sambung lagi insya-Allah, masih lagi dalam kalam munajat Ibnu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yakni muka surat 782 pada perkara 3, ceraian 3. Permohonan kepada Allah agar disucikan kita dari syirik dan kemusyrikan. Sebelum ini kita lalui di antara munajat al-imam, yakni memohon kepada Allah daripada sifat syak. Syak sekarang masuk pada syirik. Syirik ialah bergantung hati pada sebab-sebab adanya sesuatu, sedangkan kita lalai dan lupa pada yang menciptakan sebab-sebab itu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengikut kacamata tasawuf. Kalau kacamata tauhid, semata-mata tauhid, syirik kita maklum ya, menduakan Allah, sama ada menduakan pada zat Allah atau pada sifat Allah atau pada perbuatan Allah yang kita sebut dalam, yang dihuraikan begitu luas dan jelas apabila kita menyebut tentang sifat wahdaniyah dalam merumuskan sifat-sifat salbiyah, sifat 20 sifat salbiyah. Antaranya sifat wahdaniyah ada 5 mengikut Al-Imam Asy-Syarqawi pada pensyarah kitab Syarah Hikam. Al-Imam Asy-Syarqawi merumuskan 5 ilmul kam yang kita lalui ya. 5 ilmul kam, 2 pada zat, 2 pada sifat, 1 pada perbuatan. Jadi 5. Kam muttasil fi zat, kam munfasil fi zat. Yang dimaklumkan di sini, kalau kita kam muttasil fi zat, artinya zat Allah tidak bersusun, tidak tersusun seperti kita ya, tidak ada atasnya, tidak ada bawahnya, tidak ada pihak depan belakangnya, tidak ada kepala kaki tangannya, juzu anggotanya tidak ada, bukan diri, bukan jisim, bukan jauhar, bukan sifat ya, bukan arah. Itu kita dijadikan sebagai satu bahagian dalam kam muttasil fi zat. Kam munfasil fi zat artinya ada zat yang lain selain daripada Allah, ada zat yang lain selain daripada Allah yang kita gandingkan, sama tindaknya, sama kekuatannya, sama ketuhanannya. Ini salah. Itu artinya syirik dalam segi tauhid. Kemudian daripada sifat kita ada 2 juga. Pertama, kam muttasil fi sifat, maknanya pada sifat-sifat Allah itu bersusun macam kita juga ya. Kalau kita lihat, ada mata, lihat bergantung kepada mata, mata bola mata kepada cahaya, begitu. Kalau dengar, kita pakai dengar kepada telinga, ada deringan, ada bunyi, ada cahaya, kita tuntut mendengar. Mulut begitu juga, keluar kata-kata, boleh berkata-kata, ada huruf, ada suara ya, boleh makan, boleh itu dan ini. Jadi kita tidak boleh samakan. Begitulah tidak adanya pada Allah. Itu artinya kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat. Ada sifat lain macam sifat Allah, ada sifat lain macam sifat Allah. Kalau Allah juga bersifat dengan kudrat, ada juga zat lain yang bersifat dengan kudrat, sama naik kudratnya. Ini adalah salah. Itu artinya kam munfasil fi sifat 2. Kemudian kam munfasil fi af'al. Af'al munfasil, tidak ada mutasil, mengikut Syarqawi pada pensyarah Syarah Hikam ni. Banyak ulama yang mensyarahkan kitab Hikam ni ya, hampir 38 orang ulama seluruh dunia ni, hampir 38 orang yang telah mensyarahkan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Jadi makanya di antara yang termasyhur Asy-Syarqawi, Al-Imam Asy-Syarqawi ya. Jadi beliau telah merumuskan hanya kepada perbuatan Allah cuma ada kam munfasil fi af'al, artinya ada perbuatan lain macam perbuatan Allah. Ada satu Tuhan buat langit, ada satu Tuhan buat bumi, begitu ya. Ada satu Tuhan memberi rezeki, ada satu Tuhan pula yang memberi kesihatan. Ini tak sama. Itu artinya kam munfasil fi af'al. Salah ya. Itu tauhid pada segi, itu artinya syirik pada segi tauhid ya.
Jadi kita kena faham dalam tu dalam bab wahdaniyat kita dalam ngaji itu. Itu arti ilmul kam dipanggil ilmul kam. Dalam bab sifat 20 ada ilmul kam, ilmu kam. Kam tu bilang-bilangan. Ya. Dalam segi ilmu tasawuf pengikut perspektif ilmu tasawuf, syirik ini lain pula. Lagi halus. Syirik yang halus, syirik ialah bergantung hati pada sebab-sebab adanya sesuatu sedangkan kita lalai dan lupa pada menciptakan sebab-sebab itu, yang ini Allah SWT. Dia datang daripada syak dulu. Contohnya begini, kita ambil pada syak dulu, kita tersebut dulu syak contohnya dalam keadaan sekarang lah pandemik. Kita lihat banyak orang yang berhenti kerja, yang terpaksa diberhentikan kerja. Jadi orang ni dia bergantung langsung kepada tempat kerja dia, kepada sumber pekerjaan dia lah. Kalau tak ada kerja aku nak makan apa? Kalau tak ada kerja aku nak bayar itu, nak bayar ini, macam mana? Ya, itu syak namanya. Syak tu tak boleh ada. Dia kena yakin sumber rezeki 100% Allah. Ya, ada kerja pun Tuhan bagi, tak ada kerja pun Tuhan tentukan. Nampak tak? Ada kerja pun Allah kendaki, tak ada kerja pun Allah kendaki. Dua-dua sama. Dan Allah amat mengetahui apa yang dia buat, dan amat bijaksana tentang apa yang dia uruskan dan takbirkan. Allah sebenar-benar takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tauhid rububiyah. Betul. Jadi bila kita menyebut macam itu, maknanya Allah, kita suruh tidak ada syak. Yang bila kita layankan syak kita itu, ya, kita layankan syak kita itu, macam mana aku nak buat, duduk fikir. Macam mana hari-hari pagi petang siang malam duduk fikir tu. Ya. Macam mana nak tabir kehidupan dia yang akan datang ni, untuk mengurus kehidupannya dengan keadaan yang begitu mencabar, dengan hilangnya pekerjaan, hilangnya sumber rezeki, orang berniaga dah mula tutup perniagaan, tak boleh berniaga lagi dah. Ya. Kemudian ada hutang-hutang lagi nak kena bayar, semuanya itu mendatangkan suatu keraguan yang besar dalam diri dia. Bila dia layan begitu, dia hanya nampak fokus yang boleh bantu dia, yang boleh menyelesaikan masalah dagang. Macam tu juga pekerjaan, buka kedai baru aku boleh hidup balik. Kalau orang menjaga, dia kata, kalau buka kedai aku hidup balik lah. Aku akan berjaya balik, boleh susun balik hidup aku. Aku dapat kerja, boleh rancang balik apa yang aku telah jalankan. Itu artinya syirik. Yang pertama dia panggil syak, yang kedua dia panggil syirik. Ya, syirik ni maknanya dia bergantung kepada sumber yang lain. Yang kita kena faham di sini, saya pernah sebut dah dulu, ada 3 ancaman kita, ada 4 ancaman kita yang kita kena faham. Inilah yang mengancam kita, menyebabkan kita jadi syirik kepada Allah. Yang pertama dipanggil Tawuts. Tawuts ini apa-apa juga sumber yang lain daripada Allah. Majikan, tempat kerja, berniaga, apa-apa yang kita letakkan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sandaran untuk kita sandar kehidupan kita, untuk kita bergantung kepadanya, untuk berganyut kepadanya, adalah Tawut. Itu istilah. Sebab itu Allah limpak orang Tawut dan neraka. Bukan? Ya. Jadi maka itu kita kena bimbang, ya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Tuhan kata. Ya. Sesungguhnya dalam neraka jahanam itu disediakan neraka jahanam ini sebagai tempat pengakhiran kepada orang-orang yang maksiat, orang-orang yang mungkar, orang-orang yang kufur. Lit-taghina ma'aba, bagi golongan tawud. Orang yang bersandar kepada tawud, itu tempat dia. Ma'aba, tempat dia bersinggah, tempat dia berada. Ya, Tuhan letak nombor 1 sekali, ya. Jadi maknanya kita mengambil kira, Tuhan kata tadi ini, wa ammal ladzina kafaru la yukhrijun, di mana orang-orang yang kafir tadi ini mereka keluar daripada minan nuri ila zulumat, daripada cahaya masuk kepada kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka lah ahli neraka kekal dalam selama-lamanya. Kerana apa? Kerana mereka mempertuhankan tawud, artinya lain daripada Allah. Dia tahu Allah itu wujud, tapi dia masih bersandar kepada yang lain. Sebab dia tak nampak Allah, dia tak nampak Tuhan. Dia nak terjun, Tuhan tu kena jengui depan dia, baru dia nak pakai. Itu yang pertama. Yang kedua kita panggil jibti. Jibti saya sebut. Jibti ni apa-apa juga kuasa sakti yang kita sandarkan lain daripada Allah. Ada kekuatan-kekuatan. Orang pakai pacemaker kan, dalam bateri kan, ya. Kalau tak ada bateri dalam orang aku mati habis. Bateri itu jadi jibti kata. Itu ke jibti.
bateri tu, pacemaker tu, ya, itu jadi GT. Orang makan ubat, hari-hari makan ubat ya. Aku kalau tak makan ubat ni lama dah aku mati. Ubat tu GT lah, sebab dia ada kuasa. Selain daripada Allah ada satu kuasa. Ini sudah mencabar sifat wahdaniyat Allah yang kita sebut tadi, ya. Sifat menyembuh adalah sifat Allah. Syafi' sifat Allah, ya. Itu kata kam munfasil fi sifat. Itu kita dah baca tadi. Ada sifat lain yang macam Allah yang boleh memberikan kesembuhan. Bukan Allah saja, ada lain daripada Allah yang boleh bagi kesembuhan. Ubat, sekurang-kurangnya kalau orang yang berubat tu doktor tu terus. Nampak tak? Ubat dia GP. Peliham ya. Doktor tu terus. Aku doktor tu lah, aku duduk hidup hari dia dengan doktor tu lah. Selama aku hidup ni doktor ni lah. Na'udzubillah min zalik. Kufur dah, keluar daripada Islam, ya. Fathiyakan dalam perkara ulama besar Syria. Fathiyakan sebut dalam buku dia kan. Perkara-perkara yang batalkan syahadah, inilah dia. Antara perkara yang boleh batalkan syahadah kita apabila kita sandarkan apa-apa kekuatan kepada makhluk ataupun kepada apa sumber yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama berubat, dia kata, ya. Kita sandar kepada doktor. Aku ada doktor peribadi, selama ni dia duk tengok aku. Nampak tak? Kalau dia tak ada, aku ambil. Nampak tak, ya? Sakit sikit teringat doktor, bukan teringat Allah, teringat doktor. Memang banyak kita pun betul. Nampak tak, ya? Cari doktor, cari rawatan, cari, dah penghabis dah tak mau, baru panggil ustaz. Nampak tak? Boleh baca Yasin lah tu dah. Baru nak cari Allah. Dah lain semua dah tak boleh, baru cari Allah. Sepatutnya cari Allah dulu, cari Allah dulu. Sebab Allah yang akan ilham kepada kita apa nak buat. Allah yang bagi jalan bagaimana nak keluar. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, wa may taqillah yaj'al makhraja. Makhraja tu kita kena baca, masuk dalam kumpulan makhraja. Orang yang boleh selesai masalah kerana Tuhan akan bagi laluan. Cara Tuhan nak tunjuk pada kita, itu adalah hak dia sendiri. Dan tentulah dengan penuh kasih sayang Allah akan bagi kita jalan keluar. Itu kita kena faham, ya. Maka sumbernya. Jadi GT ini artinya kita bersandar kepada mana-mana sumber kekuatan, ya, yang boleh membantu kita mendorong kehidupan kita selain daripada Allah. Itu kita panggil GPT. Yang ketiga, syaitan lakum adu mubin, musuh kamu yang paling terang. Syaitan ni dia akan kuasai kamu punya nafsu habis. Syaitan ni dia akan kuasai nafsu. Itu aja. Sebab tu dia nafsu ni ada pintu-pintu. Dia akan masuk mana-mana pintu yang dia boleh. Ya. Kalau tidak pintu amarah, dia masuk pintu lawamah. Kalau bukan pintu lawamah, dia masuk pintu mulhamah. Kalau bukan mulhamah, dia akan masuk mutmainnah. Mutmainnah pun masuk juga syaitan juga. Nampak tak? Ya. Itu nak kena jaga tu. Bukan orang mutmainnah dia terlepas daripada syaitan. Tak. Ya. Sampai kepada radiyah baru habis, baru syaitan tak masuk. Radiyah baru syaitan tak masuk. Pintu radiyah tutup, syaitan tak boleh masuk. Hanya malaikat saja masuk. Nampak? Pintu radiyah, mardiyah, kamilah. Itu 3 pintu. Kena ingat nama-nama nafsu tu, ya. Pertama amarah, kena ingat tu. Ya, tengah-tengah duduk tengah-tengah jantung kita, ke ulu hati itu, ya. Itu amarah. Lawamah, dia duduk belah kanan atas susu, ya. Ya. Mulhamah duduk belah kiri. Nampak? Itu dia, ya. 1, 2, 2, 5, pusat 1, di bawah pusat 1, 7. Itu tempat dia, ya. Jadi makanya syaitan akan guna. Yang ketiga. Yang keempat, dunia menggamit Rasulullah pada malam Isra. Nampak? Dunia habis. Kita nampak dunia. Kerana urusan dunia, kita sanggup mengabaikan hak Allah. Kerana urusan dunia, kerana kepentingan dunia, kita sanggup mengkecewakan sendiri iman kita. Kita kecewakan sendiri iman kita. Ya. Kerana apa? Kerana duniawi. Lazatnya tidak, sedapnya lenah. Nampak tak? Kita tinggal jamaah subuh. Itu dunia lah tu. Maknanya kita telah tunduk kepada dunia lah tu. Nampak tak? Sebahagian daripada dunia apa dia? Zu'ina linasi hubus syahwat. Dihiaskan manusia itu dengan syahwat. Itulah dunia kita. Apa dunia? Syahwat. Apa dunia? Nafsu. Apa dunia? Hawa. Apa dunia?
dari ini segala kebendaan-kebendaan yang melalaikan kita. Itu kita retikan dengan dunia. Orang yang abaikan tanggungjawab Allah, ya. Kerana urusan dunia, orang menjaga, nampak? Kerana menjaga, boleh tinggal sembahyang jemaah. Subuh-subuh ni menjaga tepi dengan masjid, tepi dengan surau menjaga. Nampak? Waktu subuh dia tak masuk jemaah. Dia jaga penjaga dia lagi. Berniaga tu lebih penting lagi, nampak? Ya. Sebelah masjid, sebelah surau duduk menjaga, bukan tak mana. Tak masuk sembahyang. Dia tergamak sembahyang seorang diri dia. Nampak tak? Kerana nak tangkap cepat penjaga ni. Customer penting. Dunia nampak lebih, nampak tak? Ya. Macam mana kita nak dapat kebahagiaan Allah? Tak maju, tak bahagia, tak tenang. 3 tak ada. Nampak tak? Pertama, tak maju. Perniagaan duduk macam tu, ya. Kedua, tak bahagia, tidak ada kebahagiaan. Duduk kena pagi petang dia diamdi dia. Betul tak? Tarikat. Ya. Dikongkong, tidak ada kemerdekaan diri. Dan akhir yang keempat sekali, yang ketiga, tidak ada ketenangan. Tak tenang. Rusing bimbang. Mana nak jadi wali Allah? Rusing bimbang ni tak boleh jadi wali Allah. Wali Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak bimbang, tidak takut. Itu wali Allah. Ini takut kalau pergi sembahyang jemaah lambat. Lambat. Berniaga rugi. Orang nak maju tunggu aku tadi ni. Masya-Allah lah. Tapi ada orang menjaga. Dia tunggu habis selesai dah sembahyang, hamba tunggu di kedai. Aku tak main lagi, aku tak habis. Nah. Daripada datuk sampai cucu dia memang pegang itu. Daripada datuk sampai ke cucu, wasiat dia satu. Bagi selesai sembahyang subuh, hadir sembahyang jemaah, selesai dengan imam, baru kamu keluar. Pergi tengok kamu punya penjaga, nampak? Sebab di situ ada berkat. Dalam jemaah ada berkat. Nabi doa, kan? Ada doa pagi, doa Nabi kepada orang-orang yang salat jemaah subuh, iaitu memberi berkat kepada rezeki. Ada doa Nabi, ada doa Rasulullah, ya. Itu kita nak kena ambil faham. Jadi makanya itu yang dia katakan tadi ini syirik. Dia faham, syirik yang kita baca sekarang. Jadi kata musannif, kita lihat misalnya kita mengandalkan kepandaian kita, perbuatan kita, usaha kita, ilmu yang kita ada. Siapa tak aku seorang boleh buat, orang lain tak boleh buat. Kalau ada masalah, apa-apa pekerjaan lah, katalah apa-apa urusan yang kita nak kena buat, bidang tu bidang yang berbagai bidang, ya. Ada bidang yang orang tak boleh buat tubuh kita. Kalau aku tak main tak jadi, aku kena main, nampak? Aku tak main tak jadi. Betul lah pada adat. Hang cakap pada adat tu tak apa, jangan bawa sampai ke sini. Sampai ke sini kata aku tu jangan bawa kepada aku. Saya sudahlah, aku jangan. Sebab tu kita cakap dengan Allah, kita guna aku. Ya, kita cakap dengan Nabi, kita guna aku, ya. Sebab kita hak dalam. Aku ni adalah suatu dhamir jati diri. Ya, dhamir nafs dia panggil. Itu paling penting. Ya. Untuk orang kampung ni, kita orang Melayu kampung ni, mak bapak ni cakap dengan anak-anak aku, ni hang nak pergi mana? Kita sama-sama kawan tak cakap dulu anak. Kecuali kawan rapat lah. Kalau dengar aku hang tu rapat. Orang cakap dengan saya aku, orang tak panggil ustaz tu, cakap aku. Hang mana? Cakap dah lama tak nampak. Orang dengar, dia cakap hang aku dengan ustaz. Dia rapat dengan aku sangat, rapat sangat-sangat. Nampak, ya. Orang tahu dah, tu terlalu rapat dah tu dah. Dia cakap hang aku tu rapat sangat dah tu, rapat sangat dah. Bukan dia biadab, dia rapat sangat. Kita jangan duduk tegur dia. Ya. Kalau bukan hang aku tu, makna kata dia tak kata kita betul lah, ya. Itu satu bahagian. Dia hanya kenal kita mungkin sebagai seorang guru saja, tak lebih, ya. Dia ni kenal kita sampai kita punya keluarga, diri kita, kesihatan kita, rumah tangga kita, dia tahu habis. Dah. Dia bercakap dengan kita aku. Nampak? Dah. Tapi dia kadang hormat depan orang, dia tak panggil lah. Dia tak panggil lah nama kita. Aku depan orang aku tak panggil lah. Kena panggil yang ustaz lah. Pasal anak murid semua hormat aku, kena ikut sama lah. Belakang kita hang aku. Sudah lah. Abang saya sendiri, arwah abang saya sendiri, ya. Hang aku. Tapi depan orang dia panggil ustaz.
Aku panggil Ustaz Ang dan orang pasal anak murid yang panggil orang sebagai Ustaz. Aku kena tengok dulu tu. Dia kata, nanti orang kata aku tak ada adab. Bukan aku kata hang. Orang kata aku ni tak ada apa dia ni. Nampak ya? Jadi itu lain pak. Jadi aku ni Ahmad kata satu dhamir diri, jati. Bila cakap aku ni dia lebih halus, lebih dalam. Itu yang kita kena faham. Jadi itulah artinya ya. Maka itu dia kata tadi ini, kita nak letak diri kita sendiri, keupayaan, kebolehan kita sandak kepada kita. Itu salah tu nah. Walaupun betul lah kita kena bahagian ni, insya-Allah yang ni bahagian ni aku tahu, aku boleh repair. Kata elektrik contohnya lah, kalau jadi masalah elektrik, kita cari siapa yang ada ilmu tentang ni. Mesti orang yang mengaku, orang yang ada ilmu kena mengaku betul. Saya boleh. Tapi saya boleh tu jangan sampai ke sini. Sini Allah yang bagi kat aku, bukan aku boleh buat sendiri. Nampak tak? Sebab Allah bahagi-bahagikan bentuk corak kehidupan kita tak sama. Hang jadi electrician, hang jadi apa? Technician, hang jadi apa? Businessman, hang jadi apa? Pensyarah, hang jadi apa? Itu dia tutup dah ya. Ini tak sama. Kita kena faham. Nahnu qasamna bainahum. Kita kena faham nama Allah Al-Qasimu yang tak ada dalam 99 nama. Qasim. Kita pun nama kita Kasim. Qasim tu nama Allah tahu tak? Al-Qasimu. Arti apa Al-Qasimu? Yang membahagi-bahagikan bentuk corak kehidupan, budaya hidup manusia, hamba-hambanya sendiri. Nahnu qasamna bainahum ma'isyata bil hayatid dunya. Kami yang bahagi-bahagikan tentang corak bentuk kehidupan mereka sendiri. Bukan mereka boleh tentukan. Kita nak jadi doktor, tak mau jadi doktor. Nampak tak? Duk jual sayur. Nampak tak? Tak mau jadi doktor, pergi ambil medicine. MBBS pun jadilah kan. Kau tak sampai specialist pun MBBS cukup lah. Tapi tak jadi doktor pun. Jual sayur, pengedar sayur secara besar-besaran. Sahabat saya seorang baru kenal ya. Nampak ya? Baru saya tahu kata dia doktor. Dia kata orang sayur lah, supply sayur IPA. Nampak? Betul lah. Saya doktor. Awak tak jadi doktor? Dia kata. Doktor renyah, dia kata banyak cerita tak boleh tinggal klinik, tak ada dunia dengan orang. Saya jual sayur ni, saya banyak berkahwin dengan orang. Rezeki Tuhan bagi kot ni lebih. Lagipun mudah, sedang saya pun tidur lena, tak payah nak fikir. Nampak? Orang makan sayur sehat. Tengok dia pergi kot mana. Masya Allah. Ini artinya Allah dah tentu dia nak jadi orang jual sayur. Orang tak kata dia doktor. Pada segi keinginan, idrak. Sebab tu kita ada idrak. Idrak dalam ni kita tentukanlah. Bukanlah tak bagus doktor tu, bagi dia lah. Bagi dia tak bagus ya. Bagi orang lain bagus ya. Itu dia. Itu bunyinya bagus lah. Macam tu lah bezanya. Keinginan tu pun Tuhan bagi. Nak ke tak nak, suka ke tak suka, hobi kita tu pun Allah tentukan. Bukan kita sendiri ya. Itu kita nak faham tu. Jadi makanya kata musannif, kita mengandalkan kepandaian kita, perbuatan kita, usaha kita sebagainya pada mencapai sesuatu, padahal kita lalai dan lupa, ghafil. Lupa kepada Tuhan yang telah menciptakan kepandaian kita itu. Nampak tak? Allah yang cipta kepandaian kita itu, perbuatan kita itu dan sebagainya. Betul tak? Banyak benda yang kita tak tahu. Dapat satu bidang ahli, satu bidang lain kita tak tahu. Betul tak ya? Ya. Mungkin kita bidang electrician kita pandai, bahagian plumbing kita tak tahu pula, pipe kita pecah kita tak tahu nak cari lah, apa nak buat, kita panggil orang lain dah sakit nak cari doktor. Betul tak ya? Macam-macam benda kita bergantung. Sebab itu kita ni adalah masyarakat jama'i. Manusia ni adalah masyarakat jama'i yang tertakluk kepada dan bersandar kepada orang lain untuk menguruskan kehidupan kita semua. Tak boleh hidup sendiri.